Assalamualaikum and a very good morning to all my students. 5 bestari. Sebelum ni 4 bestari, sekarang dah jadi 5 bestari lah. You dah berada di tingkatan 5 Okey, cikgu minta maaf hari ni cikgu tak dapat buat kelas secara online secara Gmeet sebabkan kelas you clash dengan kelas 4 bestari. Okey, bermaksud pada waktu yang sama Jadi cikgu terpaksa untuk buat video ni supaya cikgu tak naklah kelas you cikgu tangguh lagi sebab tahun lepas punya subtopik topik pun kita masih lagi belum selesai terutamanya bab garam. Okey, cikgu terlupa ataupun cikgu masih lagi tak ingat sama ada kita dah selesai bab garam ataupun tidak. Okey, so hari ni cikgu akan sambung sikitlah berkaitan dengan garam ataupun salt. Kita dah pergi kepada acid and base and then we go to the salt. Okay, salt pun cikgu dah habis dah separuh and then cikgu ada the last part. The last part cikgu rasa cikgu boleh sentuh lagi, which is the cation and anion test. Okay, cation and anion test. Okay, how we want to know whether the substance atau kita katakan sebagai the ionic compound have the cation and anion yang kita nak tahu. Okay, contoh kita ada satu solution solution X. Okay, solution X ni you tahu dia merupakan magnesium sulfate contoh Okay, you tahu dia adalah magnesium sulfate, but how you want to test how you want to prove whether your solution is magnesium sulfate or not. Okay, kita nak test dia, betul ke solution yang ni adalah magnesium sulfate seperti yang you rasa. Okay, so how we want to test it? We use cation and anion test. Means cation ni adalah cation ataupun ion bercharge positif, and anion which is negatively charged ion. Kita ada test dia berbeza maksudnya cation test lain, anion juga adalah test yang lain. Okay, we go to the first part, which is cation test dulu. Kalau untuk cation test, yang ni kalau tengok dalam buku dia berbeza di mana dia bagi you terus you kena ingat dia bagi you dalam bentuk jadual you kena ingat, tapi dengan apa yang cikgu bagi ni memudahkan you untuk mengingat lah. Okay, first untuk cation test cikgu guna campus campus, and then di belakang dia kita ada 3 lagi ion iaitu ferrum dengan copper ataupun iron and copper. Okay, first one, campus ni represent for what? Okay, campus, the first one is calcium calcium ion Ca2+, and then M di sini ialah Mg Mg2+, and then P di sini adalah Pb2+ with lead 2 ions, and then we got A adalah aluminium Al3+, and then zinc 2+. Campus campus. Sebelum tu tadi cikgu lupa campus ni campus. Okay, you bahagikan dulu kepada 3 huruf tadi, CAM 3, PAZ 3. You kena bahagi dia tengah-tengah sebab dia nanti ada function dia di tengah-tengah ni kita bahagikan dia, kita letakkan satu garis untuk membezakan dia lah, campus. Okay, and then di hujung ni kita ada lagi iaitu ferrum, mula ferrum 2 lah, iron 2+, and then iron 3+, and then we got copper 2+. Okay, how we want to test using the cation test?
Okay, if the solution have these ions, what we have to do, the first thing is we use 2 centimeter cube NaOH. Okay. Kita gunakan 2 cm padu sodium hydroxide. Okay. Macam cikgu cakap tadi, kita belah di bahagian tengah dia. Ya, bahagian sini kita belah. Okay. Ya, yang ni pun kita belah lah. Yang ni dia berbeza sikit. Yang ni dia lain. Kita belah macam ni. Okay. When we add 2 cm cube sodium hydroxide, what will happen to our ions? Our ion will produce white precipitate. White precipitate maksudnya mendakan berwarna putih, ya, white precipitate. Semua kelima ion yang dinyatakan ini, ya, will produce white precipitate. Okay, and then we go to ferrum 2, ferrum 3, ferrum copper 2 ni. Yang ini ada color, you pun tahu dia punya color. Untuk ferrum 2 plus, dia akan dapat dia hijau kan, ataupun green precipitate, ya, green precipitate. Yang ni precipitate ni untuk semualah, green. And then yang ini pula warna dia brown. Okay, and then di hujung sekali kita dapat warna blue lah. Kita tahu copper ion warna blue. Dan semua precipitate, maksudnya dia membentuk mendakan. Okay, membentuk mendakan. Okay, and then we put pula, after we got the white precipitate, and then we put sodium hydroxide in excess. Bermaksud kita masukkan dia secara berlebihan. Masuk banyak-banyak sodium hydroxide, tapi janganlah sampai melimpah tabung uji tu kan. Masukkan sehinggalah penuh tabung uji itu. Apa yang akan berlaku pada white precipitate ni? White precipitate untuk 3 yang pertama, untuk 2 yang pertama, calcium and magnesium, dia punya white precipitate dia akan kekal di situ, atau kita tulis kat sini insoluble. White precipitate insoluble, maksudnya akan ada di situ. And then untuk yang 3 lagi ni, lead 2 ion, aluminium ion, and also zinc 2 plus, dia akan soluble. Ya, maksudnya white precipitate itu akan hilang, dia akan soluble, maksudnya dia akan larut dalam air, larut di dalam sodium hydroxide in excess. Okey, yang lain yang berwarna ni, don't worry, yang berwarna ni dia punya color tu ataupun dia punya precipitate tu kekal di situ. Insoluble blue precipitate, insoluble brown precipitate, insoluble green precipitate. Okay, so macam mana you nak buat ayat dia? Ayat dia simple saja. Okay, yang pertama, katakan you ada solution calcium sulfate solution. So you nak test, dia kata using the cation test, use the how to identify the cation in the solution by using the cation test. Okay, you pun buatlah. First sekali, apa yang you perlu buat, you kena masukkanlah solution you tu. Add 2 cm cube solution X, katakan. Solution X tu tadi kita kata apa? Dia ada kalsium lah, kalsium sulfat katakan. Solution X into the test tube. Okay, biasa markah 3 je. And then number 2 ni you gabungkan, ini 2 ni you gabungkan dalam satu ayat. Macam mana you nak gabungkan dalam satu ayat? Simple je. You buat apa? Add 2 cm cube sodium hydroxide until excess. Add 2 cm cube sodium hydroxide solution until excess. Okay, until excess.
into the same test tube. Okay, right? So you dah dapat yang tu. Nombor 3, you buatlah dia punya your observation. You akan dapat apa ni tadi? Kalau kalsium you dapat insoluble white precipitate. Jadi you tulislah insoluble white precipitate will form. Ya. Jadi itulah cara you nak buat kalau you dapat ujian cat iron yang macam ni. Okey. So itu untuk ujian cat iron kita menggunakan sodium hydroxide. Dia ada satu lagi ujian cat iron, dia menggunakan ammonia, ya. Ammonia solution. Tapi yang itu cikgu tak sentuh lagi, ya. Ataupun nanti kalau ada soalan nanti baru kita akan sentuh. Tapi yang popular yang you akan guna biasa selalu adalah sodium hydroxide. Okay, we go to the second part, which is anion test pula. Okay, anion test ni dia panjang sikit. Dia panjang sikit. So kita ada berapa anion yang popular? Kita ada 4. Ya, kita ada kalsium, kita ada kalsium pula, carbonate, and then kita ada chloride ion, and then we got sulfate ion, and then also we got nitrate ion. Okay, anion test kita gunakan rumus apa? Kita gunakan rumus, formula kita adalah Cox-Sono. Ya, Cox-Sono. Okay, apa represent the Cox-Sono? The first one is carbonate ion, and then the second one is chloride ion. Okay, chloride ni dia terpakai untuk semua kumpulan halogen, chloride, bromide, and also iodide. Okay, so it can be used by all the halogen group. Okay, and then we got sulfate, so we got nitrate. Okay, so rumus dia adalah Cox-Sono. Okay, first kali kita isi dulu yang pertama, carbonate. Okay, carbonate, macam mana kita nak uji dia? How we want to test the carbonate? Kita hanya tambahkan carbonate kita dengan asid. Okay, you tahu kalau kita tindak balaskan asid dengan metal carbonate, kita akan dapat carbon dioxide. Okay, kita dah belajar itu dalam tindak balas asid. So you susun dulu asid you dulu, ya, susun asid dulu dalam asid kuat, ya, asid kuat. Asid kuat yang pertama adalah HNO3. Okay, you susun begini. And then asid kuat yang kedua, atau you boleh guna juga HCl, atau you boleh guna yang ketiga adalah H2SO4. Okay. And then apa yang you akan dapat di sini? You akan dapat, bila you tindak balaskan dengan asid, salah satu asid ni, you akan dapat your observation lah, kita tulis, ya. Observation you ialah you punya ni apa? Kita kata apa? Carbon dioxide will release. Apa berlaku apabila carbon dioxide release? Dia kata lime water lah. Lime water become cloudy. Kan? Dia akan mengeruhkan air kapur. Okay, itu yang pertama. Okay, and then we go to the chloride. Okay, chloride. Okay, macam mana nak pergi chloride ni? Kita akan gerakkan, ya, gerakkan yang pertama punya asid tadi ke chloride. Asid yang pertama kita ialah HNO3. Okay, HNO3. Okay, and then kita tambah lagi satu juga, ya, tambah satu benda lagi, ya, iaitu kita tambahkan dengan, dia bermula dengan huruf A. Okay, A di sini bermaksud argentum. Argentum apa? Kita ikut yang di atas. Atas guna asid nitrik, so kita akan guna argentum nitrate. Okay, argentum nitrate. Okay, so dua benda ni kita akan tambah. Ni semua ni akan tambah ni 2cm, 2cm saja. Sebab ini ion test, biasa kita guna tabung uji sajalah. Okay, and then kita punya hasil kita,
kita punya hasil, kita akan dapat white precipitate lah. Kita dapat white precipitate. Okay. And then untuk sulfate pula, kita gerakkan pula asid yang kedua kita. Asid kedua kita iaitu HCl. HCl akan bergerak ke sini. Okay, HCl kita tambahkan dekat sini, HCl solution. And then kita tambahkan juga sini A. Jadi sini kita akan tambah letak B. Okay, B di sini adalah barium. Nak ikut apa? Barium apa? Barium klorida ke, barium nitrat ke? So kita ikut atas dia. Asid hidroklorik, so kita letak barium chloride. Okay, barium chloride. And then also kita juga akan dapat sama juga, iaitu white precipitate. Sama. Okay, white precipitate. Tapi kalau kita ubah bahan tu, kita tak dapatlah benda yang sama tu. Kita takkan dapat hasil tu. Tapi kita hanya gunakan formula yang sama, ataupun kita guna bahan ini sahaja yang boleh diuji untuk mendapatkan hasil untuk anion test. Okey, yang terakhir kita ada asid sulfuric. Sulfuric acid. So you ubah asid sulfuric pergi ke sini. Okey, so kalau untuk asid sulfuric pula dia lain sikit. Lain sikit kat mana? Sebab dia akan guna dua kali. Yang pertama kita guna dilute ataupun cair, and then the second one we use the concentrated acid, sulfuric acid. Okay, the first one kita guna yang dilute dulu ataupun yang cair dulu, H2SO4 dilute. Dilute bermaksud dia cair lah. Okay, dia cair. And then kita tambah pula dengan kali ni dia letak ABF. F di sini adalah Fe, iaitu iron. Iron to sulfate lah. Kita ikut yang atas, ikut yang di atas, sulfate. Okay, ini semua 2cm, 2cm 2cm, 2cm. And then barulah yang ketiga kita tambahkan dengan apa yang cikgu cakap tadi. Kita tambah dengan H2SO4 juga. Tapi kali ni kita tambah yang concentrated. Tapi concentrated yang ni tak banyak sebabkan dia concentrated. So we just add a few drops. Maksud tambah je beberapa titis. Tambah a few drops. Okay, a few drops. And then apa hasil kita? Kita akan dapat brown ring will form. Cincin perang akan terbentuk. Brown ring will form. Okay, kita akan dapat cincin perang. Okay, so itu untuk anion test yang you perlu ingat. Okay, contoh cikgu ambil contoh, satu contoh. Okay, kita ambil satu contoh. Macam mana? The first one, apa yang you perlu buat adalah contohlah cikgu ada solution. Cikgu adalah solution. Cikgu tahu dah. Cikgu dah tengok semua soalan yang diberi. Cikgu dapat solution Y cikgu itu sama dengan natrium chloride solution. Okay, itu adalah cikgu punya solution yang cikgu nak test. Okay, and then dia kata soalan minta by using the anion test, identify the anion in the solution Y. Okay, kenal pasti anion yang terdapat dalam solution Y. Anion kita adalah di sini adalah chloride. Chloride. Okay, kalau chloride first kali macam biasalah, ayat pertama add 2cm solution Y into test tube. Yang number 2. Okay, so kita ada apa ni? Solution Y ni dia cikgu bulat dengan warna hitam ni. HNO3 dengan argentum nitrat. So you tambahkan. Boleh dalam satu ayat pun boleh You kata you buat add 2 cm cube. Bergerak-gerak pula. 2 cm
Ayo. 2 cm cube HNO3 solution and 2 cm cube AgNO3 solution into the same test tube. Okey, nombor 3 barulah dapat jawapan kita, iaitu white precipitate form. Kesimpulan dia, you akan tulis chloride ion is present. Chloride ion hadir di dalam kita punya solution Y tu. Okay, so itu cara you nak buat lah. Alright, so cikgu bagi lagi satu contoh. Kalau nitrate ni dia panjang sikit kan. Nitrate dia panjang sikit. Okay, cikgu harap you salin ni ya. Cikgu letak kat sini lama sikit kan. You salin. Okay, kalau nitrate, kita tengok nitrate, kita katakan solution Y kita ada magnesium nitrate katakan. So dia to identify what is the anion in the solution Y kita. Okay, first one kita buatlah macam biasalah, add, masukkan dulu kita punya solution tu. Add solution Y, which is magnesium nitrate lah, into test tube. Okay, number 2, apa nak buat, tambah dulu. Add, ni boleh tambah ni 2 ni, yang cikgu bulat dengan biru ni, you boleh dalam satu ayat lah, 2 cm 2 cm. Add 2 cm cube H2, add solution Y tadi ni, add 2 cm lah, 2 cm cube solution Y Add 2 cm cube acid sulfuric acid, dilute sulfuric acid and 2 cm cube iron 2 sulfate solution into the same test tube. Okay, number 3. Yang ni pula ada sulfuric acid concentrated. So kita tambahkan tapi sikit je kan, cikgu cakap tadi add a few drops of concentrated sulfuric acid. Okay, number 4, the last one. Okay, barulah kita tulis apa dia punya observation. Brown ring will form. Okay, ayat yang sama juga, kita kata apa, nitrate ion present. Ion nitrate hadir. Okay, so itu adalah contoh soalan yang ada pada cikgu di sini. Okay, jadi cikgu harap you boleh faham, and then you boleh salin nota ini. Cikgu tunjukkan balik, ini adalah cation test, and then ini adalah anion test. Jadi you boleh salin dalam buku nota you, dalam buku note you, and then you buat latihan sikit, latihan yang cikgu bagi ni. Okay, you boleh pause lah kat sini Ini adalah latihan C. Okay, C, you boleh tengok latihan ini, salin yang muka surat yang pertama ni, dia punya table ni. Kemudian you jawab 1 dan 2, soalan 1 dan soalan 2. Ada 10 marks di sini, 1 dan 2. Okay, so you boleh pause lah video ni bila you nak salin soalan tersebut. Okay, ini yang bahagian yang pertama, C. Okay, and then ini adalah bahagian yang kedua, 1 dan 2 ada 10 markah di situ.
Okey. So itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini, ya. So cikgu harap you jawab, and then besok, untuk kelas besok cikgu akan buat GMAT. Esok ke ataupun Jumaat, cikgu rasa esok. Esok kita buat GMAT dan kita bincangkan soalan yang kita dah pun buat bersama-sama ini. Okey, so kita akan bincang soalan. Dan pada masa yang sama cikgu akan bagi you task, ya. Cikgu akan bagi you task untuk you buat. Untuk you buat, dan you akan buat presentation nanti. Okey, itu sahaja. Terima kasih, ya, sebab awak sudi mendengar cikgu punya penerangan untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi untuk kelas esok. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.